Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ajabu mar'i bi nafsihi." Yang bermaksud tiga perkara yang membinasakan manusia. Manusia akan binasa kerana salah satu daripada tiga perkara ini. Pertamanya, sifat bakhil yang diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga, kagum terhadap diri sendiri. Tiga benda. Hadis riwayat Imam Tabrani yang terdapat di dalam kitab yang disusun oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Baik, kita tengok yang pertama. Yang membinasakan manusia ialah sifat bakhil yang diikuti. Kedekut, tangkai jering. Kalau orang utara, orang Kedah khususnya, kedekut tai hidung masin. Jangan tanya saya kenapa ada tai hidung masin, memang masin pun. Baik, cuba kita dengar firman Allah kepada mereka-mereka yang bakhil dalam suratul Lail pada ayat 8 hingga 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan adapun orang-orang yang bakhil, yang kedekut, yang tidak mau membelanjakan harta benda mereka di jalan-jalan kebajikan ataupun di jalan Allah. Wastaghna, mereka merasakan diri mereka dah cukup. Mereka tak perlu pertolongan Allah. Mereka tak perlu pada ganjaran Allah yang Allah janjikan. Wa kadzdzaba bil husna, janji Allah mereka tak peduli. Mereka tak ambil indah. Mereka bakhil. Mereka merasa diri mereka cukup, tidak perlu kepada pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mereka mendustakan yang baik, kebenaran janji Allah bahawasanya setiap amal kebajikan yang baik yang Allah redha bakal mendapat pahala yang banyak di negeri akhirat. Mereka mendustakan segalanya. Justru Allah menyatakan, maka kami permudahkan. Waalaikumsalam Ustaz Muhammad Nasbeng dan Ustaz Haji Farhan. Justru disebut Allah akan permudahkan bagi mereka, yakni jalan kesukaran. Kalau kita tengok tafsir, jalan kesukaran itu ialah jalan yang akan menyebabkan mereka sengsara di negeri akhirat, yang dicampak ke dalam neraka Allah. Kerana sifat bakhil, merasakan diri mereka tidak perlu lagi kepada pertolongan Allah, dan mereka juga tidak meyakini akan janji pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok contoh di antaranya yang kita sebut hari itu, mungkin kita tak hurai. Kisah Qarun. Ini di antara insan yang Allah kurniakan harta yang melimpah ruah.
tetapi dia bakhil. Apakah kesudahan Qarun? Faqasafna bihi wa bidarihi al-ardh, kata Allah. Al-Qasas surah ke-28 ayat 81. Maka kami tenggelamkan Qarun bersama-sama dengan harta, dengan rumah mewah dia, banglo dia, kesemuanya kami tenggelam. Diri dia pun tenggelam, harta kekayaan yang dimilikinya pun semuanya ditenggelamkan di dalam bumi. Itu kesudahan Qarun. Kita nak bagi tahu, sebenarnya kekayaan sebenar ni bukan banyak duit, bukan banyak harta, kan? Setengah orang tanya ustaz, okeylah, kalau saya tanya ustaz, kalau ustaz duit banyak selalu sakit, ustaz nak pilih yang mana? Duit tak banyak tapi sihat. Dia bagi dua option. Duit banyak tapi sakit. Yang kedua, duit tak banyak tapi sihat. Saya pilih duit banyak dan sihat. Awak tak reti tu. Pilihan tu lah. Hai, tak ketawa pun cerai ya. Cerai. Saudara Mus ya, cameraman, dia ketawa tu. Tu cerita dia nak bagi hilang ngantuk. Saya pilih duit banyak dan sihat, itu yang terbaik. Ada pula pilih duit tak banyak tapi sihat. Apa punya cerainya kaki. Baik. Jadi yang kita nak sebut berdasarkan hadis Bukhari, siapakah yang dikatakan orang yang sebenar-benarnya kaya? Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina nafsi. Bukanlah kaya itu dengan memiliki harta benda yang banyak. Dengar baik-baik hadis Bukhari. Tetapi kekayaan sebenar ialah kaya jiwa. Jiwa yang merasa puas, jiwa yang merasa cukup dengan nikmat kurniaan Allah. Inilah orang-orang yang sebenar-benarnya kaya. Tapi kalau wang melimpah ruah, harta Masya Allah begitu banyak, bakhil, malam pun tak boleh tidur, duk fikir esok dekat mana pula nak cari duit lagi. Dah ada beratus juta, cari lagi. Ya Allah, itu miskin. Itu miskin. Orang yang sebenar-benar kaya ialah orang yang jiwanya merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah kurniakan kepadanya. Inilah kekayaan sebenar. Jadi kita nak sebutlah, ada sepotong ayat, ada seorang ustaz dalam satu video yang saya tengok, saya tak sebutlah nama ustaz tu. Beliau menyebut kadang-kadang orang kaya ni, dia kata kena ingat juga, wang ringgit yang kita miliki ni mungkin pada suatu hari nanti tidak boleh memberi manfaat. Duit banyak, puluhan juta, ratusan juta, Masya Allah, oh my God, OMG, oh my God. Tiba-tiba jatuh sakit. Dengar baik-baik. Ini ayat Quran. Asy-Syu'ara surah ke-26 bermula ayat 205 hingga 207. Saya bimbang berlaku sedemikian. Tak ingat pada ayat ni. Ni kameraman ketawa kat saya, tu lupa. Afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada Quran, buka surah ke-26.
Saya nak cerita begini. Kalau pimpinan Ar-Rahman suka sikit. Sebab di atas ni dia tak mention surah keberapa. Tapi kalau kitab-kitab ni macam ni, dia ada tulis ni. Ni 26 Asy-Syu'ara. Jadi surah yang saya baca tadi, surah ke-26 bermula ayat 205 hingga 207. Dengar. Ditanya, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah kami kurniakan kesenangan bertahun-tahun lamanya, Masya Allah, tak pernah menghadapi masalah kewangan, lahir keluarga yang kaya raya, Masya Allah, sepanjang kehidupannya duit ringgit no problem, wang ringgit tak ada masalah. Masya Allah, Masya Allah. Ini Allah tanya, apakah kamu tidak melihat? Kau ni kata seperti situasi sekarang, duit berjuta tak boleh beri jaminan cantik selamat dari COVID-19. You are dead right. Memang betul. Ini contoh. Terima kasih. Nama Ain Sabila Hasan. Terima kasih. Ini contoh. Ini ayat saya bawa. Sebab tu saya suka bila kita berhujah ada sandaran. Kadang-kadang kita bimbang nanti orang-orang kaya kecil hati. Apa ustaz ni dah awak tak kaya, awak jealous pula kami. Bukan, nak peringat. Ingat memperingati ini ajaran kita. Jadi Allah menyatakan, apakah kamu tidak melihat? Yakni orang-orang yang kami beri kesenangan bertahun-tahun lamanya, harta melimpah ruah, wang jutaan ringgit, Masya Allah. Kemudian Allah kata, kemudian apabila janji kami sampai, ancaman kami, kerana kamu tidak taat kepada kami, kamu mungkin bakhil, kamu enggan mengeluarkan zakat, kamu enggan bersedekah di jalan Allah. Kemudian kata Allah, apabila ancaman kami itu tiba, Allah kata, yang telah kami janjikan ketika itu, segala kekayaan yang dimiliki itu tidak memberi manfaat. Macam hari ini, betul. Terima kasih Ain Sabila Hasan. Duit berjuta ringgit, tak berani nak keluar ikut suka. Takut mati. Ini muhasabah lah. Muhasabah untuk kita. Makna manfaatkan kekayaan yang Allah anugerah kepada kita. Kita ni mungkin yang kaya ni adalah mereka-mereka pilihan Allah. Allah tak bagi semua orang kaya. Ada sebab juga. Kalau semua kaya, siapa nak buat kerja biasa ni? Kan? Semua nak jadi GM. Zarina Syarif tanya ayat tadi, Asy-Syu'ara surah ke-26 bermula ayat 205 hingga 207. Allah kurniakan kesenangan bertahun-tahun lamanya. Kemudian apabila janji kami sampai, ancaman Allah ketika itu segala kekayaan yang dimiliki tidak memberi manfaat. Jadi begitulah keadaan apabila ayat tadi. Jadi seorang ustaz tu buat contoh memang menarik lah. Dia kata ni orang kaya ni, orang kaya, cukup kaya, kemudian dimasukkan ke dalam ICU, dia ada duit puluhan juta. Di ICU tu dia saja orang kaya, di sebelah katil dia orang biasa aja, mungkin orang kampung juga dalam keadaan ICU. Tapi ustaz tu sebut kedua-dua mereka sama aja. Wire masuk ke sini,
ataupun wire masuk nak pergi minum entah pandai-pandai doktor lah. Sedangkan yang si Fulan ni kaya raya ni, tak sepatutnya air sejuk je. Dia buat contoh. Ini ayat dia. Orang miskin pun dalam keadaan sama, yang kaya raya pun dalam keadaan yang sama. Justru saya ingin ulangi, saya nak merangsangkan tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat supaya kita suka bersedekah. Dia kata tu sebut tu nak suruh kempen sekolah dia, memang pun bila lagi nak ambil peluang. Saya dah sebut beberapa kali, kalau tuan-tuan ada RM100, okeylah tuan-tuan sumbang sekolah saya kata RM20. Hak baki RM80, tafiz lain. Tolong. Kita jangan selfish. Kita yang mengurus tafiz ni jangan penting diri, orang lain pun susah. Kan? Jadi begitu. Saya nak galakkan, nak rangsangkan. Kenapa? Setiap pagi, dengar, rumah kita dimasuki oleh 2 malaikat, hadis Bukhari. Kedua-dua malaikat berdoa, cuma kita tak dapat dengar. Ada orang tanya, kameraman tanya, Ustaz sembang kemas, Ustaz adakah hari-hari sedekah? Ni pun satu cerai yang duk pergi tanya tok guru dia. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Apa maksudnya? Maksudnya, malaikat yang pertama, ya Allah. Dia sebut. Sahabat kita ni Yub Leman rindu, lama tak rindu Ustaz datang KL. Nak buat macam mana? Ya Allah, kata malaikat yang pertama, kau berilah ganti terhadap apa yang dia nafkahkan di jalanmu. Yang kita belanja di jalan Allah ni, zakat kewajipan. Ni sedekah masa sekarang ni, Masya Allah, berapa ramai yang sudah kehabisan stok, duit tak ada untuk makan minum. Kalau dilanjutkan sehingga selepas Idul Fitri, tak tahulah tuan-tuan, sayu hati. Boleh kata saban tahun saya akan membaca khutbah Idul Fitri. Tahun ni baca khutbah dalam rumah lah, depan anak, menantu, cucu takbir, Tok Wan, Allahu Akbar. Nah, itu dia. Nah, sayu. Nah, mungkin kita yang selalu ke masjid, saya ni setiap hari surah masjid sepanjang hayat. Maghrib Isyak. Nah, tahun ni tak tahulah, kalau tak ada rezeki nak buat macam mana, kan? Jadi malaikat yang pertama bermohon kepada Allah supaya tuan rumah yang suka bersedekah ini, supaya Allah ganti dengan apa yang dia sedekah. Allahu Akbar. Ditanya pada Dr. Yusuf Qardawi, dengar baik-baik, benda macam ni kita ulang tak rugi. Dalam kaedah, kata ulama, kullama taqarrara. Setiap benda yang diulang-ulang itu memantapkan kita. Ustaz ni baca ayat tu dah daripada hari pertama sampai sekarang, ayat yang sama ya. Tak apalah, memantapkan tuan-tuan dan perempuan. Kan? Assalamualaikum mama bunda. Memantapkan kita. Hari tu dah baca dah, hari ni baca lagi. Tak apalah, ustaz pun kan banyak modal. Saya dah bagi tahu dari awal, saya bukan ulama, saya hanya pendakwah kecil-kecilan. Inilah awak pula dah, ustaz peti sejuk saya rosak. Ada tak orang nak sedekah peti sejuk jam? Ni peti sejuk rumah aku pun rosak dah. Bunyi macam-macam. Aduh, letih kan? Kadang-kadang dia bunyi rap tu yang kita pelik lah. Kadang-kadang dia warak senyap. Tapi lagi dia sejuk, okey lah, on lah. Baik.
Jadi malaikat yang pertama bermohon supaya diberi ganti terhadap apa yang dibelanjakan di jalan Allah. Makna belanja di jalan Allah fi sabilillah. Kalau saya tak ingat, kita tengoklah, saya tengoklah. Sebab lama tak baca ayat ni. Ayat di dalam surah Al-Baqarah 261. Nah, ayat yang berbunyi kelebihan bersedekah di jalan Allah. Mathalul ladina yunfiquna amwa. Nanti kita tengok. Sebab saya memang bukan nak baca ayat ni, tapi dah teringat tu, tak apa kita baca. Tuan-tuan dengar ayat ni. Inilah ayat yang kata satu benih tumbuh 7 tangkal. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Dengar. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah fi sabilillah ini ialah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Yang dikatakan berjuang di jalan Allah itu ialah berjuang untuk meninggikan kalimah Allah. Apatah lagi kalimah Allah, mana agama Islam di tempat yang teratas, Islam yang memimpin umat manusia, yang Islam dan bukan Islam. Itu dikatakan berjuang di jalan Allah. Apatah lagi kalau kita belanja untuk tujuan tersebut. Masya Allah. Mereka-mereka yang buat kerja agama, sebab tu minta maaf lah, bukan nak kempen. Soal zakat. Kita baca ni habis dulu. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Makna bila kita membelanjakan harta benda kita di jalan Allah untuk perjuangan Islam, untuk mereka-mereka yang berdakwah, ganjaran pahala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, pendakwah macam saya ni layak menerima zakat. Dia kempen untuk dia pula dah. Nah, sebab ada nas. Siapa yang layak menerima zakat? Dengar baik-baik. Zakat 8 asnaf, surah ke-9 At-Taubah ayat 60. Saya nak baca tafsiran Profesor Mahmud Yunus. Dengar ayat 60. Dengar baik-baik. Jadi zakat ni boleh diberikan kepada 8 asnaf. Salah satunya fi sabilillah, di jalan Allah. Siapa mereka? Dengar. Orang-orang yang berperang pada jalan Allah dengan sukarela dan tiada mendapat gaji dari pemerintah. Tu dia. Lagi? Dengar. Menurut kata setengah ulama, termasuk juga setiap amalan kebaikan menurut perintah Allah dan menguatkan agamanya. Apa dia? Seperti mendirikan sekolah-sekolah. Ini dia lah ni. Sekolah tahfiz. Sekolah agama rakyat yang tidak mendapat bantuan bulanan daripada kerajaan, hanya mengharapkan setahun sekali. Ni, layak ni, terima ni. Dan kalau tuan-tuan nak mendapat pelepasan cukai pendapatan, sila hubungi kami, insya-Allah. Kami dah 9 tahun menjadi amil zakat. Dapat resit, tak perlu lagi bayar cukai. Ini di antara satu usaha yang baik oleh Majlis Agama Islam untuk membantu tahfiz-tahfiz seperti kami. Lagi siapa lagi? Cuba dengar.
masuk sabilillah, termasuk dalam sabilillah yang layak menerima zakat, juga memberikan zakat pada ulama-ulama yang bekerja menyiarkan agama, tetapi jika mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah. Saya bukan ulama, ustaz, pendakwah, tak dapat gaji. Tunggu apa lagi? Bagilah sikit. Ni ada ni. Saya bercakap semua ada sandaran. Nah, ada sandaran. Sebab tu kita perlu membelanjakan sebahagian kecil harta benda kita di jalan Allah. Jangan bakhil. Malaikat bermohon, ya Allah, kau gantilah. Apa yang Allah nak ganti? Inilah jawapan Dr. Yusuf Qaradawi. Dengar baik-baik. Pertama, beliau sebut Allah akan memperbaiki keluarga dan anak-anak kita. Mungkin keberkatan, berkatnya sedekah kita di jalan Allah, keluarga kita jadi keluarga contoh, keluarga yang hidup tenang, anak-anak pun sejuk mata memandang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan surah ke-25 ayat 74. Doa yang kita selalu doa. Allah memperbaiki keluarga dan anak-anak kita. Ini di antara jaminan Allah. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh, ayat 39 surah Sabah. Dan apa yang kamu belanja di jalan aku akan memberi ganti. Tadi hadis, ni ayat Quran. Allah ganti mungkin dalam bentuk Allah memperbaiki keluarga dan anak-anak kita, atau Allah akan menganugerahkan keberkatan dalam kehidupan kita. Hidup kita barakah. Macam tadilah, gaji tak besar tapi tak selalu sakit. Kan? Contoh, Tuhan tahu, gaji kecil je, dia ni aku bagi sihat. Ataupun Allah ganti dengan kesihatan, kata Dr. Yusuf Qaradawi. Atau dikurniakan ketenangan jiwa. Allahu Akbar. Ketenangan jiwa ni tak ada jual tau di farmasi. Pergi tokek, saya nak beli pil ketenangan jiwa. Ada tak? Tokek kata kalau ada, aku pun tak. Aku pun tak tenang jiwa ni. Ketenangan jiwa, keberkatan, berkatnya sedekah kita, Allah anugerah ketenangan jiwa. Macam mana kata tenang jiwa? Letak kepala dekat bantal, bismillahirrahmanirrahim, within second, berdengkur. Orang Kedah kata mengerah. Tu ketenangan jiwa lah. Ada tak orang yang dapat ni? Ada. Siapa ada? Saya. Tiap-tiap malam sejak COVID ni 18 bulan sampai sekarang, setiap malam saya tidur pukul 9.15. Paling lewat 9.45. Syoknya dapat tidur, alhamdulillah. Bangun pukul apa? Tidur pukul 9.30 malam, bangun pukul 9.30 pagi. Cerai kan? Kita bangunlah sikit, mengadu pada Allah. Saya duk minta semua orang minta. Terima kasih. Kita pakat-pakat minta. Ya Allah, hindarilah kami daripada wabak COVID ini, ya Allah. Ya Allah, kau hentikanlah wabak COVID ini daripada muka bumimu, ya Allah. Engkau maha berkuasa melakukan segala-galanya, ya Allah. Tu cerita dia. Tu yang saya minta. Saya tak minta, ya Allah, murahlah rezeki kat aku. Tak payahlah. Yang tu biar pilih cukup dah Tuhan bagi. Cuma bulan ni tak cukup lah, tak keluar mana. Yang ada pun dah kurang dah ni. Nasib baiklah ada juga yang membeli buku ni. Buku Aku dan Al-Quran. Yang ni dapatlah tampung sikit perbelanjaan rumah saya. Kita bukan ada pendapatan tetap. Siapa nak beli, insya-Allah boleh hubungi. Kaedah-kaedah. Nanti dah semua dapat buku ni, saya akan terangkan, insya-Allah. Kita ambil 5 ke 10 minit untuk menjelaskan isi kandungan Aku dan Quran, ilmu yang saya pelajari dan saya telah amal, insya-Allah. Allah kurnia kepada saya daya ingatan yang agak kuat, walaupun yang mana saya lupa, saya rujuklah. Baik. Jadi makna Allah ganti dengan ketenangan jiwa. Ada yang lebih besar. Allah ganti dengan hidayah dan taufik. Ini paling top.
paling afdal, yang paling saya nak hidayah dan taufik. Hidayah petunjuk, taufik dapat melaksanakan petunjuk itu. Masya Allah. Kadang-kadang kita dengar dah kuliah, Tok guru kata bangunlah awal solat tahajud, kan? Kita tak boleh nak bangun, duk masih terkejut. Dia punya jud juga, dia terkejut. Kawan tu tahajud. Kenapa tak boleh buat? Kerana kita belum dapat taufik. Nanti kita jawab. Ada jawapannya dalam kitab ini, insya-Allah. Pada muka surat 394 tafsir Arab Saudi. Nanti lagi akan datanglah, bukan hari ni. Baik. Nanti sahabat PA saya akan settle lah, siapa-siapa yang nak beli hubungi dia. Baik. Itu di antara jawapan Dr. Suqardawi. Jangan bakhil. Esok kadang-kadang tuan-tuan, minta maaf lah, kadang-kadang bukan bakhil nak beri kepada orang, untuk diri sendiri pun tak mau bagi, tak mau guna. Pergi dah, pegang durian Musang King sekilo 100, duit ratusan juta, tak balik, tak semula, mahal. Tiba-tiba jatuh sakit. Allah, jatuh sakit. Panggil orang rumah, yang sakit-sakit pun pandai lagi, panggil yang lagi. Yang suami ni kaya raya lah ni, orang kaya yang bakhil. Kenapa bang? Bang teringin sangat nak makan durian. Tak boleh bang. Doktor kata tak boleh. Itu apa yang abang boleh makan? Kulit durian. Abang makan tu balik awal, tukar adres, pergi ke Batu Dua, semua kekayaan hang aku ambil. Contoh nak bagi hilang ngantuk, bukan kata siapa-siapa. Saya bawa lah cara dakwah saya, cara saya. Ustaz ni dia bawa cara dia, kan? Tuan-tuan, kalau nak cari, semua orang suka kat kita sampai mati tak jumpa. Pernah dengar tak kisah Luqmanul Hakim? Si bapa naik atas kaldai, anak tarik. Orang tengok apa punya bodoh punya bapa dah. Anak kecil pula pergi tarik. Bagilah anak tu naik. Pula dah. Tukar. Anak naik, bapa tarik. Punya bengong punya anak. Anak ni mudah, bagilah bapa naik. Turun dua-dua. Lepas tu dua-dua naik. Apalah, kaldai tu kecil, dua-dua naik atas belakang. Letihlah kaldai tu. Apa dah tak ada hati perut. Turun dua-dua tarik. Lah dah ada kemudahan, tak naik pula. Susah lah tuan-tuan. Ni manusia. Kadang-kadang pandai komen orang, kita sendiri pun tak berdakwah. Tengok sahabat saya, tak mau sebut lah, banyak buat kebajikan sewaktu musim Covid ini. Ustaz-ustaz juga yang hentam dia, katanya. Lah, benda baik kenapa kamu nak marah? Bukan dia buat maksiat. Saya tak nak lah sebut nama dia, tuan-tuan perempuan cari sendiri. Berulang-ulang kali kisah dia. Dia kata tak apa, habis Covid ni dia nak pergi jumpa ustaz-ustaz tu. Itu gentleman. Saya setuju sangat, kan? Itu cerita benda baik buat. Sebab itu ingat firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada dirimu akan habis, akan lenyap. Apa yang ada di sisi Allah kekal. Tuan-tuan sumbang pada tahfiz-tahfiz di seluruh negara, termasuk tahfiz saya. Itu kekal tuan-tuan. Saya dah 11 tahun, staf 60 orang tuan-tuan, pelajar tak ramai, 250 orang. Fixed expenses every month 120,000. Income kita selalunya average 70,000. Mana lagi 50,000 datang pada mana? Pertolongan Allah. Allah gerakkan hati-hati insan-insan yang bersimpati. Sebab tu we still survive until today. Dah tahun ke-11. Cemerlang juga alhamdulillah SPM pelajar kami. Especially 2018 dengan 2019. Alhamdulillah.
Kita telah melahirkan hampir 120 orang penghafaz Quran selama 10 tahun pertama. Allahu Akbar. Walaupun saya tak dapat hafaz Quran, kena ingat usaha saya wujudnya sekolah ni. Sekolah ni tak akan berjalan dengan lancar melainkan dengan sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Jadi tunggu apa lagi? Banking at your fingertips. Ambil pump. Tak payah banyak, RM3 sehari. Allah, kalau sebulan RM30, tuan-tuan, banyak mana ganjar. Apa yang ada di sisi kamu akan habis. Apa yang ada di sisi Allah kekal. Kita kaya, kita mati, meninggalkan harta yang melimpah ruah, wang yang begitu banyak, tiba-tiba dapat anak-anak Doraemon, Ejen Ali, Boboiboy. Anak jenis itu, tuan-tuan, dia faraid habis. Sekarang ayah anda sudah meninggal, kekanda nak membahagikan harta ini. Satu untuk kau, satu untuk aku. Anak tu ambil duit yang kita penat lelah susah payah makna bertungkus lumus membina kekayaan, dia joli ke sana joli ke sini, balik awal. Sebab apa? Sebab kita tidak memberi kita tidak memberi pendidikan Islam. Kalau kita tinggalkan harta yang melimpah ruah pada anak-anak yang soleh dan solehah, tak bimbang dah. Doa mereka tak tinggal. Kalau dapat macam tadi, boboiboy, Ejen Ali, Doraemon, Ultraman, dah lah dapat keluar men. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ingat orang lelaki, surah At-Tahrim surah ke-66 pada ayat yang ke-6. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada apa? Daripada sambaran api neraka. Makna kewajipan ke atas seorang suami, seorang bapa untuk memberi pendidikan agama, pendidikan Islam kepada siapa? Pada isteri dan anak-anak. Kalau dapat anak-anak yang baik, kita dah menunaikan segala-galanya, itu kita serah pada Allah. Kalau kita meninggal dunia pun tak bimbang, insya-Allah mereka akan mendoakan kita. Mereka akan manfaatkan harta benda yang kita tinggal untuk kebaikan kita hidup buat sementara dalam alam barzah. Jadi itulah di antaranya. 35 minit dah. Boleh sikit lagi? Boleh dah sikit lagi. Yang kedua, yang ni saya tak nak hurai sebab dah hurai hari tu. Yang membinasakan kita ialah wahawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Kita dah sebut banyak dah. Pertama saya nak baca, Allah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ikut keinginan hawa nafsu musyrikin Mekah. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Al-Jathiyah surah ke-45 ayat yang ke-18. Apa maksudnya? Kemudian kami jadikan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas satu syariat. Dengar. Maka ikutlah syariat ini. Jangan kamu ikut orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Jangan kamu ikut keinginan musyrikin Mekah. Binasa kamu Muhammad. Kamu ikut ketetapan aku. Jangan ikut keinginan hawa nafsu musyrikin Mekah. Dan Allah mengulangi sekali lagi, kalau Allah pula, kalau Al-Quran pula mengikuti keinginan manusia di bumi, berlaku kerosakan, tuan-tuan. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 71. Walau ittaba'al haq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin. Sebab dia ada syaddah hin. Tajwid pun kena belajar juga. Surah ke-23 ayat 71 Al-Mu'minun. Maksudnya, dengar baik-baik, dan kalaulah Al-Quran Allah mengikuti kehendak hawa nafsu manusia, yang haram Allah tukar bagi jadi halal, yang berdosa tak berdosa.
kalaulah Al-Quran, kalaulah Allah mengikuti keinginan hawa nafsu manusia, nescaya akan berlakulah kerosakan. Langit, bumi dan segala yang apa di antara kedua-duanya, semuanya akan turut rosak binasa. Sebab itu, selama mana kita tidak mengikuti keinginan hawa nafsu kita, tetapi kita mengikuti, menuruti pimpinan Allah dan Rasul, insya-Allah kehidupan kita sejahtera di dunia dan insya-Allah sejahtera di akhirat. Jadi yang membinasakan manusia kerana ikut hawa nafsu. Contoh saya dah buat Qabil dalam surah Al-Maidah ayat 30. Ulama Bani Israel Bala'am bin Ba'ura Al-A'raf ayat 176. Akhir sekali yang ketiga, wa'anjabu mar'i bi nafsihi. Ini juga membinasakan kita. Orang tak akan kawan dengan kita. Percayalah. Apa dia? Apabila kita kagum terhadap diri sendiri, kita rasa kitalah yang paling suci, bersih pada dosa, kitalah paling pandai. Jam. Kadang-kadang manusia ni dia jadi angkuh ego. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana beberapa perkara. Kerana kadang-kadang kerana ilmu yang dimilikinya. Kadang-kadang kerana kepandaian yang ada pada dia. Kadang-kadang kerana kekayaan. Kadang-kadang kerana kedudukan. CEO, Masya Allah. President of Petronas. Berapa banyak gaji tu? Ciak beliau makan tak habis. Bahasa Hokian. Kita makan tak cukup. Dalam bahasa Hokian, kita bokau ciak. Nah. Nampak tak? Ni. Kerana kedudukan Presiden. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Kerana kedudukan, jadi ego. Kita nak pergi nasihat orang kaya. Bukan semua orang kaya. Saya streskan di sini, tekan, bukan semua orang kaya. Jangan salah anggap pula. Kita nak bagi advice, a piece of advice. Who are you? Dia tanya, who are you, man, to advise me? Kalau tanya saya, I'm Syarul Long. Bunyi macam Mak Saleh kan? Kameraman tak gelak pun dia dah buat kerja apa tu. Kan? Saya tak usik dia, tak syok. Tak sangka Tuhan nak pertemukan saya dengan kameraman ni. Ini profesional ni, tuan-tuan. Ni korporat besar ni. Lepas ni kaya tinggal aku, bukan dia jaya sangat ni. Cerita dia gitu. Maknanya kekayaan, kedudukan, apatah lagi kekuasaan. Ini yang menyebabkan manusia jadi lupa diri, jadi ego, jadi sombong. Ingat. Allah berpesan, kita jangan menganggap, aku ustaz, aku hebat, aku yang paling takwa. Belum tentu. Allah melarang sifat ujub ini, kagum terhadap diri sendiri. Diri depan cermin, handsome lah aku ni, hidung pun kembang besar ya. Saya lah, bukan tuan-tuan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Surah ke-53 Suratun Najmi, di pertengahan ayat 32 sehingga ke penghujung. Maka janganlah kamu menganggap diri kamu yang paling bersih. Itu dia. Tu. Allah mengetahui siapa yang bertakwa. Ustaz pandai berceramah, alhamdulillah, Quran hadis mahir betul. Tapi apa yang Allah suruh, ustaz tak buat. Apa yang dilarang oleh Allah, ustaz tak tinggal. Ustaz belum bertakwa di sisi Allah. Walaupun he is just a layman, orang biasa je. Dengar kuliah ustaz, dia amal, yang disuruh dia buat, yang dilarang dia tinggal. Orang biasa kerja pun gaji tak lebih 2,000. Masya Allah. Tapi dia bertakwa di sisi Allah. Ni ayat dia. Jangan kagum terhadap diri kita. Saya dah sebut banyak kali, kesemua kita ada kekurangan, termasuk saya. Kena ingat,
ilmu baik, kepandaian baik, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, kesemua ini, wa in min syai' illa indana khazainuh, surat Al-Hijri ayat 21. Dan setiap sesuatu yang kamu miliki, kata Allah, aku, kata Allah, yang menganugerahkan pada kamu, yakni datang dari perbendaharaan aku yang bagi. Allah bagi kau ni macam ni, kau ni macam ni, kau ni macam ni. Mana dalil? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi apa lagi kita nak jealous, kita nak envy orang? Tak payah. Nak iri hati. Ayat ni pun ayat ke-32 surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 32. Kami, kata Allah, yang membahagikan di antara kamu di dalam kehidupan di dunia. Allah dah tentukan dah. Nah, Allah dah tentukan dah. Bagus tak tuan-tuan? Saya buat nota. Dah 15 nota. Esok kalau tazkirah Ramadan, saya hanya perlu tengok ayat apa-apa. Okey, tajuk ni. Mungkin sampai 1000 tajuk, tuan-tuan. Tak tahulah banyak mana saya mampu. Walaupun saya ulang-ulang, janganlah rasa boring pula, kan. InsyaAllah tak lama lagi dapat masuk TV. Saya tak perlu masuk TV, tak glamour pun sudah. Biar Allah kenal kita, Allah nilai kerja buat kita. Baik. Jadi maknanya kena ingat, setiap yang kita miliki, nikmat yang kita kecapi, kesemuanya datang daripada perbendaharaan Allah, termasuk ayat yang saya baca tadi. Kami, kata Allah, yang membahagikan di antara kamu dalam kehidupan dunia. Sipulan engineer, sipulan sekian-sekian. Kalau semua kaya, tuan-tuan, siapa nak buat kerja ni, majlis perbandaran? Kesemua orang ada peranan. Tanpa mereka-mereka yang apa dia orang panggil blue collar, apa collar tu, kan? White collar. White collar dia orang. White collar ni, kita hidup tak sempurna, sampah penuh. Takkan nak suruh sahabat saya, dia pun milioner, pergi buang sampah. Aku kaya. Dia kata, ustaz, I'm a billionaire. Dia milioner, kita billionaire, kan? Tu cerita. Sebab tu Tuhan buat elok dah. Kamu dapat ilmu, kamu ada kepandaian, kamu kedudukan, kamu ada harta, kamu benar-benar ada kuasa. Jangan salah guna nikmat Allah. Jangan kita kagum, kitalah yang terbaik, kitalah yang I know everything. No, tak boleh. Yang tahu segala-galanya Allah. Jadi tadi saya tertinggal satu tentang sedekah. Tadi saya ingin membaca, tuan-tuan, Al-Baqarah ayat 272. Ini sebagai supaya kita amal, tuan-tuan. Sebab saya selalu dekat KL ni, saya tinggal di satu tempat tu. Setiap kali saya pergi pergi makan di kedai tu, akan datanglah dekat saya ni, yakni yakni orang bukan Islam. Orang bukan Islam datang tadah tangan dengan pot dia tu. Dia pun cakap Cina, tapi Cina dia saya tak faham lah, sebab bahasa dia lain sikit. Kalau Hokkien saya faham lah. Wa boleh yo. Wa ai chia pato yao lo. Saya nak makan tapi perut lapar. Tapi boleh lo, duit tak ada. Dia hawa cekor lo, nokor lo. Tolonglah bagi kat saya RM1, RM2. Bila orang kafir datang, nak bagi tak bagi? Bagi. Ini ayat dah, Al-Baqarah 272. Saya terus kepada tafsiran Al-Baqarah 272. Dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah orang-orang Islam keberatan hendak menderma pada orang-orang kafir, lalu turun firman Allah Taala ini, Al-Baqarah 272, menerangkan bahawa apa yang mereka dermakan, sama ada pada orang Islam atau pada orang kafir, adalah berpahala belaka, asalkan derma itu diberikan semata-mata kerana Allah, bukan kerana riak atau lainnya. Kita dah bahas amal soleh, amal yang Allah redha. Pertama, ikhlas. Yang kedua, amalan itu selaras dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun dia bukan Islam, bagi. Saya sering bagi. Memang saya selalu bagi. Ada seorang perempuan tua tu, tua kesian, tak ada rumah.
Bagi 2-3 ringgit, Allah seronoknya. Nah, tak ada rugi apa, insya-Allah Allah ganti. Jadi sekadar itulah insya-Allah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya ambil sedikit masa sikit lagi. Umrah bersama-sama Bushra Holidays Sendirian Berhad, insya-Allah. Kalau everything is okay, insya-Allah 25th November saya akan ke Tanah Suci, mungkin kali ke-7 dengan izin Allah, menunaikan umrah. Dan kita dah sebut, kita buat program ini, projek ini bukan untuk saya, tetapi untuk membantu, untuk membawa pekerja-pekerja, guru-guru pasti yang tidak ada kemampuan. Tak ada kemampuan. Tak ada kemampuan untuk menunaikan umrah. Kalau saya dapat banyak klien, customer, insya-Allah mereka boleh pergi. Saya dah bawa 6 orang dah tuan-tuan pergi percuma. Terima kasihlah pada penyumbang-penyumbang yang sponsor mereka pergi. Masya-Allah. 2 orang mualaf muslimat. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi, begitulah keadaan, insya-Allah boleh hubungilah. Dan kemudian buku ni. Jadi saya ingat sekadar itulah. Saya ada mesyuarat penting lagi hari ni, hari-hari mesyuarat tuan-tuan. Nasib baiklah tak jadi menteri, kalau tak jengkreng saya pun. Baik, insya-Allah saya memohon keampunan kepada Allah sekiranya berlaku kesalahan dan kesilapan, itu kekurangan yang ada pada saya. Saya memohon juga ribuan kemaafan, kekasabasan sebagainya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.